Lukas bab 7. Setelah Yesus habis mengatakan semua perkara ini kepada orang ramai, dia pergi ke Kapernaum. Terdapat seorang hamba ketua tentara yang amat disayangi oleh tuannya. Hamba itu sedang sakit tenat dan hampir mati. Apabila ketua tentara itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi mendapatkan Yesus untuk memintanya datang menyembuhkan hambanya itu. Ketika mendapatkan Yesus, mereka merayu kepadanya, "Dia wajar mendapat pertolonganmu, karena dia mencintai bangsa kita dan telah mendirikan sebuah sauma'ah bagi kami." Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Tatkala dia tidak berapa jauh dari rumah, ketua tentara itu menyuruh beberapa orang sahabat memberitahu Yesus, "Tuan, tidak usah Tuan menyusahkan diri karena aku tidak layak menyambut Tuan ke rumahku. Aku juga tidak layak datang untuk menemui Tuan. Perintahkanlah sahaja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga di bawah perintah orang atasan dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, mari, dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku, buat ini, dia melakukannya." Yesus terkagum mendengarnya, lalu dia berpaling kepada orang ramai yang mengikutnya sambil berkata, "Aku berkata kepadamu, belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun." Apabila mereka yang disuruh itu kembali ke rumah ketua tentara itu, mereka mendapati hamba itu telah sembuh. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke sebuah bandar yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang ramai pergi bersamanya. Ketika dia mendekati pintu gerbang bandar itu, mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar dan sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama dengan wanita itu. Apabila Tuhan melihat balu itu, dia berbelas kasihan terhadapnya, lalu dia berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Dia berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung keranda itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangun." Orang yang sudah mati itu pun bangun dan mula bercakap. Lalu Yesus mengembalikannya kepada ibunya. Setiap orang ketakutan, lalu memuji Allah. Seorang nabi yang agung telah muncul dalam kalangan kita. Dan Allah telah mendatangi umatnya. kabar tentang Yesus ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di sekelilingnya. Murid-murid Yohanes memaklumkan segala perkara ini kepadanya. Yohanes memanggil 2 orang pengikutnya, lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu? Atau perlukah kami menunggu seorang yang lain?" Apabila mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis itu menyuruh kami bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu? Atau perlukah kami menunggu seorang yang lain? Pada masa itu, Yesus sedang menyembuhkan ramai orang yang mendeриtai penyakit, wabak, dan kerasukan roh iblis, serta mencelikkan mata ramai orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, serta perkabaran baik disampaikan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripada aku." Setelah utusan-utusan Yohanes pulang, Yesus mula berkata kepada orang ramai tentang Yohanes, "Apabila kamu mendapatkan Yohanes di gurun, apakah yang ingin kamu lihat? Sehelai rumput mensiang yang ditiup angin? Kamu ke sana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Ketahuilah, orang yang berpakaian mewah dan hidup dalam kekayaan ada di istana. Oleh itu, kamu ke sana untuk melihat apa? Seorang nabi? Betul, malah aku berkata kepadamu, lebih daripada seorang nabi. Tentang orang itulah telah tersurat dalam kitab suci, aku akan menghantar utusanku untuk mendahuluimu. Dialah yang akan menyediakan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, bahwa Yohanes itu lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Akan tetapi, orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Orang ramai itu, termasuk pemungut-pemungut cukai, mendengar Yesus. Mereka mengakui cara Allah adalah benar
karena mereka telah menerima baptisan Yohanes. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat enggan menerima baptisan Yohanes. Maka mereka menolak kehendak Allah untuk mereka. Dengan apakah dapat kubandingkan orang zaman ini? Bagaimanakah keadaan mereka? Mereka umpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru sesama sendiri. Kami memainkan seruling untukmu, tetapi kamu enggan menari. Kami menyanyi lagu ratap untukmu, tetapi kamu enggan menangis. Kerana Yohanes Pembaptis telah datang dengan berpuasa dan tidak minum air anggur. Lalu kamu berkata, dia dirasuk roh iblis. Ketika Anak Manusia datang, dia makan dan minum lalu kamu berkata, lihatlah dia ini, pelahap, pemabuk, kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa. Namun demikian, kebijaksanaan terbukti benar oleh semua orang yang menerimanya. Salah seorang Farisi menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus masuk ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk bertelekan di meja. Di dalam kota itu, ada seorang perempuan yang hidup dalam dosa. Setelah dia mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, dia membawa sebuah kendi pualam berisi minyak wangi. Dia berdiri di belakang Yesus, dekat dengan kakinya, dan menangis, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia mengeringkan kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya, mencium kakinya, lalu menuang minyak wangi itu pada kakinya. Apabila melihat perkara ini, orang Farisi yang menjemput Yesus berkata-kata dalam hatinya, Jika orang ini seorang nabi, tentulah dia mengetahui perempuan yang menyentuhnya seorang yang hidup berdosa. Yesus menjawabnya, Simon, ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu. Simon berkata, Ya guru, katakanlah. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pemiutang wang. Seorang berhutang 500 keping wang dinar dan seorang lagi 50. Oleh sebab mereka tidak dapat membayar hutang itu, dia pun menghapuskan hutang kedua-dua penghutang wang itu. Antara mereka, yang manakah akan lebih mengasihinya? Simon menjawab, Aku rasa orang yang dihapuskan hutangnya yang lebih besar itu. Yesus berkata kepadanya, Betullah anggapanmu. Lalu Yesus berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, Engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, dan engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini telah membasahi kakiku dengan air matanya, lalu mengeringkannya dengan rambutnya. Engkau tidak menyambut aku dengan ciuman, tetapi semenjak aku masuk, perempuan ini tidak berhenti-henti mencium kakiku. Engkau tidak menuang minyak pada kepalaku, tetapi perempuan ini telah menuang minyak wangi pada kakiku. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerana kasihnya yang besar, dosanya yang banyak itu telah diampunkan. Tetapi orang yang telah diampuni sedikit sahaja, mengasihi sedikit juga. Yesus berkata kepada perempuan itu, Dosa-dosamu telah diampunkan. Mereka yang makan bersama Yesus berkata sesama sendiri, Siapakah orang ini yang mengampunkan dosa pula? Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai sejahtera. Lukas bab 8. Tidak lama kemudian, Yesus pergi dari bandar ke bandar dan dari kampung ke kampung untuk menyampaikan perkabaran baik tentang kerajaan Allah. 12 murid itu pergi bersamanya. Begitu juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan daripada kerasukan roh iblis dan daripada berbagai-bagai penyakit, yaitu Maria yang disebut orang Magdalena, yang daripadanya telah diusir 7 roh iblis. Yohana, istri Kuza, pegawai istana Raja Herodes, Susana dan ramai perempuan lain yang menggunakan harta benda mereka untuk membantu Yesus serta murid-muridnya. Ketika orang ramai sedang berkumpul dan orang dari beberapa buah bandar terus-menerus datang kepadanya, dia menceritakan suatu ibarat. Seorang penyemai pergi menabur benihnya. Semasa dia menabur, ada yang jatuh di tepi jalan dan dipijak orang lalu dimakan burung di udara. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu, dan setelah bercambah, tumbuhan itu menjadi layu karena kurangnya air. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar bersama-sama dan membantutkannya.
Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu bertunas, dan mengeluarkan hasil 100 ganda. Kemudian Yesus berseru. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya. Apakah arti ibarat ini? Yesus berkata, Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain diberitahu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti. Inilah maksud ibarat tadi, benih itu ialah firman Allah. Benih yang jatuh di tepi jalan itu menggambarkan mereka yang mendengar firman itu, tetapi kemudian iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati mereka, supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat berbatu itu bermaksud mereka yang mendengar firman itu dan terus menerima firman itu dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka itu hanya percaya untuk seketika, dan pada waktu dugaan, iman mereka pun luntur. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu ialah mereka yang telah mendengar firman itu, tetapi dalam hidup sehari-hari mereka terhimpit oleh kerunsingan dan kekayaan, serta kesenangan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang ditabur di tanah yang baik bermaksud orang yang mendengar firman itu dan menyimpannya dalam hati yang tulus ikhlas, lalu dengan usaha tekun dia mengeluarkan buah. Tiada seorang pun memasang pelita lalu menutupinya dengan sebuah pasu atau meletakkannya di bawah katil. Tetapi dia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak didedahkan. Tiada sesuatu rahasia pun yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, berhati-hatilah bagaimana kamu mendengar. Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang disangka ada padanya pun akan diambil daripadanya. Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang, tetapi mereka tidak dapat bertemu dengannya karena kesesakan orang ramai. Yesus diberitahu, Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bertemu denganmu. Yesus menjawab kepada mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu. Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita pergi ke seberang tasik. Lalu mereka bertolak. Ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur. Angin ribut bertiup ke tasik itu dan perahu itu pun dimasuki air sehingga mereka cemas. Para muridnya datang kepada Yesus dan membangunkannya. Mereka berkata, Tuan, Tuan, kita hampir karam. Yesus bangun lalu menegur angin dan ombak yang bergelora itu. Ribut itu pun berhenti dan segalanya tenang. Yesus berkata kepada mereka, Di manakah kepercayaanmu? Mereka pun menjadi takut dan tercengang sambil berkata sesama sendiri, Siapakah dia ini, sehingga angin dan ombak pun mengikut perintahnya? Mereka belayar ke daerah Gerasa yang di seberang Galilea. Setelah Yesus mendarat, seorang lelaki dari bandar itu datang menemuinya. Orang itu telah dirasuk roh-roh iblis dan sudah lama dia tidak berpakaian. Dia tidak tinggal di rumahnya lagi, tetapi di gua kubur. Ketika dia melihat Yesus, dia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berseru dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku, ya Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku minta janganlah seksa aku. Dia berkata demikian karena Yesus telah memerintah roh jahat itu keluar daripadanya. Dia seringkali dikuasai oleh roh jahat itu. Oleh sebab itu, dia dikawal ketat dan tangan serta kakinya dirantai orang. Tetapi dia dapat memutuskan rantai itu dan dibawa oleh roh jahat ke padang gurun. Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? Dia menjawab, Legion. Karena dia telah dirasuk oleh ramai roh iblis. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus supaya tidak menghalau mereka ke neraka. Kebetulannya, di bukit itu ada sekawan babi sedang makan. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus supaya dia membenarkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu, dan Yesus membenarkannya. Roh-roh iblis itu keluar daripada orang tadi dan masuk ke dalam babi.
Kemudian kawanan babi itu menyerbu ke tempat curam dan terjun ke dalam tasik, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka berlari untuk menyebarkan hal itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya. Orang ramai pun keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mendapati orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu duduk di kaki Yesus. Orang itu berpakaian dan sudah siuman. Oleh itu, mereka pun ketakutan. Orang yang telah menyaksikan kejadian itu menceritakan kepada mereka bagaimana orang yang kerasukan roh iblis itu telah disembuhkan. Lalu semua penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya meninggalkan mereka karena mereka ketakutan. Yesus pun menaiki perahu untuk pulang. Orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu meminta Yesus membenarkan dia mengikut bersamanya, tetapi Yesus menyuruh dia pulang dan berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan kabarkanlah segala yang dilakukan Allah untukmu." Orang itu pergi menyebarkan segala yang dilakukan Yesus untuknya di seluruh bandar itu. Sekembalinya Yesus ke seberang tasik, orang ramai pun menyambutnya karena mereka menanti-nantikannya. Seorang lelaki yang bernama Yairus, yaitu ketua Saumaah, datang kepadanya. Dia sujud pada kaki Yesus dan memohon kepadanya supaya datang ke rumahnya. Kerana anak perempuan tunggalnya yang berumur 12 tahun hampir mati. Semasa Yesus berjalan, orang ramai itu mengasaknya dari semua pihak. Di situ ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan walaupun dia telah menghabiskan segala harta bendanya untuk mendapatkan rawatan daripada beberapa orang tabib, dia tidak dapat disembuhkan oleh sesiapapun. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh ujung jubahnya. Seketika itu juga penyakit pendarahannya sembuh. Yesus berkata, "Siapakah yang menyentuh aku?" Apabila semua orang menafikannya, Petrus berkata, Tuan, orang ramai ini menghimpit dan mengasak Tuan. Tetapi Yesus berkata, "Ada orang menyentuh aku, karena aku tahu bahwa kuasa telah keluar daripadaku." Apabila perempuan itu mengetahui perbuatannya tidak dapat disembunyikan, dia datang dengan gemetar, lalu sujud di hadapan Yesus dan menceritakan kepadanya di hadapan orang ramai itu sebabnya dia menyentuh Yesus serta bagaimana dia sembuh seketika itu juga. Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan sejahtera." Sementara Yesus masih berkata-kata, seorang utusan datang dari rumah ketua Saumaah dan berkata kepada ketua itu, Anak perempuan Tuan telah mati. Tidak usah menyusahkan guru lagi. Yesus mendengar ini dan berkata kepada ketua itu, "Jangan takut, percaya sahaja dan anakmu akan dipulihkan." Apabila tiba ke rumah itu, Yesus tidak membenarkan sesiapapun masuk bersama-sama selain Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ibu bapa budak itu. Semua orang menangis dan meratapi kematian budak itu. Yesus berkata, "Janganlah menangis. Dia bukan mati, dia cuma tidur." Mereka mentertawakan Yesus karena mereka mengetahui anak itu telah mati. Tetapi Yesus memegang tangan budak itu dan berseru, "Anakku, bangunlah." Roh budak itu kembali dan dia bangun seketika itu juga. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi budak itu makanan. Ibu bapanya kagum, tetapi Yesus melarang mereka mengatakan apa-apa tentang kejadian itu kepada sesiapapun.